terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Darjat di dalam surga. Surga itu banyak darjatnya. Perbezaan di antara satu darjat dengan satu darjat yang lain seperti antara langit dan bumi. Di antara darjat itu 100 untuk mujahidin, beberapa darjat untuk para ulama, dan beberapa derajat untuk orang yang beriman. Kali ini dinyatakan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala dalam surah Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utu ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Maksudnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang-orang yang berilmu, orang yang beriman serta berilmu di kalangan orang-orang yang beriman sahaja. Dan orang yang alim berilmu di kalangan orang yang beriman mengatasi orang-orang yang tidak berilmu. Ini satu kemuliaan kepada orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairul ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajah. Wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Artinya tidak sama orang-orang yang duduk saja, tidak keluar berjihad di kalangan orang-orang yang beriman, sedangkan dia tidak ada uzur, tidak ada apa-apa halangan. Tak sama dengan orang-orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah
berjihad dengan harta, dengan nyawa. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta benda dan jiwa raga. Kau nak banding dengan orang-orang yang duduk saja, rehat, tidak bekerja untuk agama, tidak berjuang, tidak berdakwah. Kepada setiap mereka Allah menjanjikan pahala kebaikan, yakni syurga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad di atas orang yang duduk saja, yang tidak buat apa-apa kerja jihad, kerja dakwah. Allah melebihkan orang yang berjihad di atas orang-orang yang duduk saja, yang tidak melakukan apa-apa semangat kepada Islam, iaitu bawa pedarjat keampunan dan rahmat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan keistimewaan orang-orang yang berjihad, berdakwah, mengembangkan Islam, mengajak manusia lain beriman kepada Allah, meninggalkan jahiliyah, meninggalkan maksiat, mengajak manusia taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah Taha, "Wa man ya'tihi mu'minan faqad 'amila shalihat fa ulaika lahum darajatul 'ula." Maksudnya, dan sesiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi melakukan amalan kebaikan, bukan sekadar beriman, tapi dia juga mengerjakan amal yang soleh, maka mereka itu orang-orang yang disediakan kepada mereka darjat yang tinggi. Faulaika lahum darajatul ula. Mereka itulah diberi darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sangat besar ganjaran yang Allah sediakan kepada orang-orang yang mengajak orang lain taat kepada Allah, ajak orang lain beriman kepada Allah. Nabi pernah kata kepada Sayyidina Ali, Nabi kata, la an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumrun ni'am. Wahai Ali, sekiranya Allah beri hidayah kepadamu, seorang lelaki, seorang manusia dapat hidayah dari sebab usaha kamu, maka kamu telah beruntung daripada kamu mendapat kenderaan yang paling mewah. Besarnya ganjaran yang diberi oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan usaha jihad dan dakwah ini. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan perkara ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wa rasulih wa aqama as-salata wa shama ramadana kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah. Jahada fillahi aw jalasa fil ardi allati wulida fiha. Faqalu ya Rasulullah, afala nubashshirun nas? Qala inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillahi ma bainal darajatain kama bainas samai wal ard. Fa idza sa'altumullaha fas'alul firdaus fa innahu awsatul jannati wa 'ala jannati urahu. Qal
wa fawqahul arsyur rahmani wa minhu tafjurul anharul jannah. Rawahul Bukhari. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah, sesiapa yang beriman kepada Rasulnya, mendirikan sembahyang, berpuasa di bulan Ramadan, nescaya menjadi hak Allah untuk memasukkannya ke dalam syurga. Sama ada dia berjihad pada jalan Allah atau dia duduk saja di negeri tempat dia dilahirkan tanpa dia melakukan usaha jihad ataupun dakwah. Dia sekadar beriman, dan mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Lalu mereka berkata, yakni para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami boleh beritahu kepada orang supaya orang ramai seronok dengan berita ni, bahawa Allah sediakan syurga kepada semua orang yang beriman?" Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam syurga itu ada 100 darjat yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang berjihad dan juga orang yang berdakwah di jalan Allah. Jarak di antara dua darjat itu seperti jarak antara langit dan bumi. Dan apabila kamu meminta, kalau mu nak minta syurga, mintalah syurga Firdaus. Syurga ni banyak nama. Nabi kata mintalah syurga Firdaus. Sesungguhnya ia berada di tengah-tengah syurga dan paling tinggi, dan aku diperlihatkannya. Nabi kata, Nabi pernah ditunjuk oleh Allah keadaan syurga itu. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di atasnya aras Ar-Rahman, dan daripadanya terpancar, daripada syurga Firdaus ini terpancarnya sungai-sungai syurga. Kemudian dalam hadis yang lain, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibul Quran, iqra wartaq warattal kama kunta turattalu fid dunya, fa inna manzilaka inda akhir ayati anta taqra'uha. Rawahul Ahmad. Bermaksud dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dikatakan kepada ahli Quran, orang yang selalu baca Quran, sama ada dia baca pagi, baca petang, baca malam, orang yang selalu baca Quran, sahibul Quran, masa di syurga dikatakan kepada dia, bacalah sebagaimana kamu baca, dan bacalah dengan baik sebagaimana membaca dengan elok, dengan baik di dunia dahulu. Tempatmu ialah tempat yang paling akhir, ayat yang paling akhir kamu baca. Itulah kedudukanmu di syurga. Jadi menunjukkan amalan membaca Quran ini
amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh para malaikat, dan diberi keistimewaan di dalam surga. Kau nak banding dengan golongan yang tidak membaca Quran. Adapun darjat yang paling tinggi di dalam surga ialah al-wasilah. Darjat al-wasilah yaitu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penghulu kepada para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad dikenali dengan khatamun nubuwah, penutup, penyudah segala nabi. Maknanya bila lahir Nabi Muhammad, tidak ada lagi nabi selepas daripada itu. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling akhir, yang diutuskan oleh Allah ke alam dunia ini. Jadi di antara keistimewaan anugerah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikurniakan darjat paling tinggi. Diberi al-wasilah, yaitu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu nabi-nabi dan rasul-rasul kepada semua manusia. Jadi Nabi Muhammad adalah untuk seluruh manusia, bukan untuk bangsa Arab saja, bukan untuk orang zaman dia sahaja, tetapi ajaran Nabi Muhammad adalah untuk semua orang, seluruh dunia, di mana saja dia berada, bermula daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga zaman berlakunya kiamat. Dalam tempoh itu, manusia yang hidup dalam tempoh itu mestilah beriman dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubung dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul mu'azzana faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya, fa innahu man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha 'ashra, thumma salu li wasilata, fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li'abdin min ibadillahi wa arju an akuna anahu, faman sa'ala li wasilata khallat alaihi syafa'ati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kamu dengar orang bang, mendengar tu bila bang, maka mu kata sebagaimana bila kata. Jawab bang, jawab azan. Bila selesai jawab azan, Nabi kata mu selawat sekali. Allahumma salli ala Muhammad, selawat. Kemudian kamu membaca doa, doa lepas bang. Allahumma rabbah da'wati tammah, baca doa tu. Dalam doa itu ada permintaan al-wasilah, yakni darjat yang tertinggi, yang tak dapat kepada sebarangan manusia. Ianya dikhususkan kepada Rasul yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruh jawab bang, selawat, kemudian membaca doa selepas azan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, darjat al-wasilah tu aku harap, Nabi kata akulah orang yang dikurniakan darjat al-wasilah itu. Dan kata Nabi, man sa'ala lil wasilata hallat alaihi syafa'ati. Nabi kata siapa yang
jawab bab, kemudian dia selawat, kemudian dia baca doa lepas bab. Nabi kata layak orang itu menerima syafaatku. Semua manusia berhajat kepada syafaat, berhajat kepada pertolongan, ihsan dari nabi-nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni yang jadi umat Nabi Muhammad sangat-sangat memerlukan syafaat dia, pertolongannya di akhirat nanti. Hari akhirat sebagaimana Allah Ta'ala sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat hari tak guna dah, harta banyak, tak guna dah anak-anak yang ramai, tak guna dah pengikut yang ramai, tak guna dah peminat pun ramai, tetapi yang berguna padamu ialah orang yang mempunyai hati yang sejahtera. Bagaimana nak jadi hati sejahtera? Kita perlu ada bekalan amal soleh, bekalan iman, bekalan takwa. Jadi kita pada masa itu tak dapat nak minta tolong dengan manusia, hanya orang-orang tertentu yang boleh beri pertolongan. Antaranya nabi-nabi, orang yang mati syahid. Ini orang yang boleh, yang dibenarkan beri syafaat, beri pertolongan. Jadi semua manusia berhajat kepada syafaat nabi-nabi ini. Dan Nabi ajar, antara orang yang nak dapat syafaat aku ialah dia beri tumpuan kepada azan. Bila orang bang, dia jawab bang, kemudian dia berselawat dan berdoa. Dalam doa lepas azan itu mengandungi permintaan untuk Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala beri darjah al-wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shallaitum fasallallahu li al-wasilah. Qila ya Rasulullah wa mal wasilatu? Qala a'la darajatin fil jannati la yanaluha illa rajulun wahidun wa arju an akuna ana huwa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, apabila kamu sembahyang ataupun apabila kamu membaca doa, kamu berdoa, maka berdoalah al-wasilah untuk aku. Lalu sahabat Nabi tanya, wahai Rasulullah, apa itu darjah al-wasilah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ia satu darjah yang paling tinggi di dalam syurga, tidak akan mencapainya melainkan seorang saja. Seorang saja yang layak mendapat darjah al-wasilah itu. Dan Nabi kata, aku harap akulah orang yang layak menerima darjah tersebut. Sudah tentu orang yang mendapat keistimewaan darjah al-wasilah ialah orang yang paling hampir, paling dikasihi oleh Allah, paling hampir kepada Allah. Orang yang paling hampir kepada Allah, yang paling dikasihi oleh Allah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu kepada semua nabi-nabi, semua rasul-rasul. Nabi Muhammad adalah nabi yang ditunggu-tunggu. Antaranya kita lihat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ketika dihimpunkan nabi-nabi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih untuk mengimankan sembahyang kepada jemaah yang sedang menunggu
siapakah yang akan menjadi imam sembahyang tersebut. Ini menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa memohon doa. Setiap kali orang azan, selepas azan bacalah doa supaya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan darjat al-wasilah itu. Memang darjat al-wasilah itu tak diberi kepada orang lain, hanya diberi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama ada kita doa atau doa, Nabi tetap diberi darjat al-wasilah itu. Cuma tanda kasih kita, tanda sayang kita kepada Nabi, tanda kita menghargai betapa besarnya jasa Nabi, mengembangkan dakwah, mengembangkan Islam. Akhirnya Islam sampai kepada kita, dan kita termasuk di kalangan orang-orang yang dipilih mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang Islam. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Taala menjanjikan untuk mengurniakan darjat wasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tetap berdoa supaya Allah beri al-wasilah itu pada Nabi, menandakan cinta kita, kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian dia akan menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin." Yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman serta dia mengerjakan amal yang soleh, sesungguhnya kami akan menempatkan mereka di tempat yang tinggi di dalam syurga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal duduk dalam syurga ni, tak keluar dah, kekal selama-lamanya dalam syurga. Tidak sebagaimana kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia, kita akan berakhir dengan kematian. Kita akan mati. Kita akan tinggal dunia ini. Kita tinggal apa yang kita ada. Tetapi ahli syurga, bila duduk dalam syurga, dia kekal. Tuhan kata khalidina fiha, kekal. Ni'ma ajrul 'amilin. Satu nikmat, kurniaan Allah kepada orang yang melakukan amal yang soleh. Jadi syurga menjadi idaman kepada seluruh orang yang beriman. Orang yang beriman akan yakin dan percaya dengan nikmat syurga yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala dalam suatu sabak, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fi rafatin aminun." Maksudnya, dan tidak sekali-kali harta dan tidak pula anak-anak kamu yang dapat mendekatkan kamu kepada kami, yakni kepada Allah, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Inilah yang memperolehi
balasan yang berlipat kali ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka amang sentosa di tempat yang tinggi di dalam syurga. Tuhan sebut apa yang mu ada, pangkatmu, keturunanmu, harta bendamu, pengaruhmu, itu tidak boleh mendekat kamu kepada Allah. Itu bukan yang menyebabkan kamu dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Yang boleh mendekatkan kepada Allah, kita beriman, kita yakin dengan semua janji Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala janji adanya alam akhirat, adanya syurga neraka. Kita percaya, kita beriman, dan Allah Ta'ala kata kamu juga beramal soleh. Bukan sekadar mulut sebut kita beriman, tetapi kita membuktikan iman dengan mengerjakan ketaatan. Kita buat amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, menandakan kita taat, menandakan kita patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala kata, "Wa ma amwalukum wala auladukum allati tuqarribukum indana zulfa." Tidak sekali-kali harta dan tidak pula anak pinak keturunan kamu yang mendekatkan kamu kepada kami, yakni kepada Allah, melainkan orang-orang yang beriman, mengerjakan amal yang soleh. Itulah mereka yang memperolehi balasan berlipat kali ganda, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dengan sebab dia taat, dia patuh, maka dia layak mendapat kasih sayang, mendapat kasih sayang belas ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala mengurniakan syurga, tempat yang sangat aman. Tidak ada perkara yang kita tak setuju, tak ada benda-benda yang kita tak kenal, tak ada kedengaran hingat bising, tidak ada bunyi-bunyi yang menyebabkan kita jadi sekabut, tidak ada perkara yang kita tak suka. Semuanya menyeronokkan apa yang disediakan oleh Allah, menyeronokkan penghuninya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar, "Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar wa'adallah la yukhlifullahul mi'ad." Maksudnya, tetapi orang-orang bertakwa kepada Tuhan, mereka mendapat tempat yang tinggi. Orang yang bertakwa, dia dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di akhirat Tuhan sangat kasih kepadanya, Tuhan sangat sayang kepadanya. Tuhan kata orang yang beriman di tempat yang tinggi. Di bawahnya sungai-sungai mengalir, sungai yang sangat jernih, yang sangat bersih, sungai yang tak pernah dicemari, yang tak pernah dikotori, tak pernah diganggu oleh sebarang makhluk. Allah telah berjanji, Allah janji ini semua akan diberi kepada hamba-hambanya yang soleh, hambanya yang taat, hamba yang beriman, yang bertakwa, yang meninggalkan maksiat, yang menjauhkan diri daripada kemungkaran. Ini Allah Ta'ala janji pada golongan ini. Dan ingatlah, la yukhlifullahu al-mi'ad.
Allah tidak akan membatalkan janjinya. Apa yang Allah Ta'ala janji, pasti dia tunaikan. Allah tidak mungkin janji. Dan apa yang Allah Ta'ala janji itu ialah terlalu mudah untuk dia beri. Tak sebagaimana manusia, kadang-kadang dia berjanji. Janji nak beri sesuatu kepada kita, nak beri hadiah. Kadang-kadang apa yang dia janji itu dia tak mampu nak dapatkan. Dia tak mampu nak beri. Kadang-kadang masa janji itu sanggup. Tetapi bila sampai masa dia sayang, tak sanggup nak beri, tak sanggup nak tunaikan janji dia. Adapun Allah, la yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak sekali-kali memungkiri janjinya. Apa yang Allah Ta'ala janji, pasti dia tunaikan. Allah janji nak beri sebaik-baik balasan kepada orang yang beriman, kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang beramal soleh. Allah Ta'ala janji syurga. Maka sudah tentu janji Allah itu pasti berlaku. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati la yatara'un ahlal ghurafati inna ahlal jannati la yatara'un ahlal rafin min fawqihim kama tatara'un al-kawkaba durri ghabiran fil ufuq amin al-masyriqi wal maghribi litafaduli ma bainahum. Qalu ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya'i la yablughuha ghairuhum. Qala bala walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqu mursalin. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya ahli-ahli syurga dia saling melihat orang yang berada, siapakah yang berada di tempat yang tinggi di atas mereka, sebagaimana kamu dapat melihat bintang-bintang yang bergelapan di langit, yang berkilau cahayanya di ufuk timur dan barat, kerana adanya kelebihan di kalangan mereka. Lalu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, itukah kedudukan para anbiya yang tidak mungkin dicapai oleh orang yang lain?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bahkan bukan begitu. Demi Tuhan yang diriku berada di dalam kekuasaannya, sesungguhnya mereka terdiri dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah dan sentiasa membenarkan apa yang diberitahu oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam." Berdasarkan hadis ini, ahli syurga dia saling mengenali, dapat bergaul, dapat melihat antara satu sama lain, dan tidak ada lagi perasaan deki, iri hati antara satu sama lain. Orang yang duduk dalam syurga yang paling bawah merasakan dialah yang paling tinggi kedudukannya. Sebab nikmat syurga yang dikurniakan oleh Allah satu nikmat yang tak pernah dilihat oleh mana-mana mata, yang tak pernah didengar bunyinya oleh mana-mana telinga, satu nikmat yang tak pernah dibayangkan oleh fikiran manusia. Kita tak pernah bayang
Apa yang kita khayalkan tak sama dengan apa yang sebenar. Yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Nikmat syurga, nikmat yang benar-benar ada. Yang disebut berulang kali di dalam Al-Quran, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana azab neraka memang benar-benar wujud, kerana disebut berulang kali di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga merupakan satu nikmat daripada Allah yang dikurniakan kepada hamba-hambanya yang layak mengikut perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui siapakah yang layak menerima nikmat syurga di kalangan hamba-hambanya. Dan ahli syurga ini berbeza antara satu dengan yang lain. Ada yang mendapat syurga yang terbaik, mengatasi syurga orang lain kerana keimanannya, ketakwaannya, kerana solehnya, kerana ilmunya, kerana pengorbanannya dan lain-lain kelebihan yang ada pada dirinya. Tak sama antara orang yang sekadar beriman dengan orang yang berjuang gigih mengembangkan Islam, mempertahankan Islam, sama ada dengan nyawa dia, dengan harta benda dia, dengan penak lelah dia berkorban untuk mengembangkan dakwah, mengembangkan Islam, kerana dia ingin melihat Islam itu terus berkembang. Maka orang yang seperti ini sudah tentulah dijanjikan dia akan diberi dengan sebaik-baik balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada manusia yang susah di dunia. Di dunia dia tak diberi perhatian oleh manusia, tak dipuji oleh manusia, tidak menjadi kebanggaan kepada orang ramai. Tetapi di akhirat dia dikurniakan nikmat syurga, nikmat yang sebaik-baiknya, yang tak pernah dilihat, tak pernah dirasa, tak pernah dia dengar ketika dia hidup di dunia ini. Dan dia sangat berpuas hati dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi kita syurga dan menjauhkan kita daripada neraka. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta redha-Mu, kami minta syurga-Mu. Wahai Tuhan, jauhlah kami daripada kemurkaan-Mu dan jauhlah kami daripada neraka-Mu. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat di akhirat. Wallahu a'lam.